صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-Fatihah. أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, malam ini sekali lagi giliran saya malam ini bersama kita Ahli Sunnah wal Jamaah sambungan buku surah apa? 63 64. Sambungan pasal yang kelima, akidah yang terbatal. Itu saya dulu. Akidah itu keimanan. Kalau akidah kita terbatal, tidak lagi dinamakan Islam. Kita ada mengaku diri Islam, padahal kita dah terbatal Islam ini. Kalau kita tengok dalam perpecahan mazhab-mazhab, ada mazhab yang boleh diikut seperti mazhab Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki, itu mazhab ilmu fiqh. Jadi akidah yang boleh merosakkan keimanan. Dia ada dalil nas, ayat Quran dan sebagainya. Mazhab Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah, banyak lagi lah mazhab-mazhab yang kecil-kecil. Ini yang terkenal dalam akidah yang sesat. Dia pergi antara satu negeri ke satu negeri dan diakui oleh raja pemerintahan di negeri itu, maka berkembanglah ajaran-ajaran sesat ini. Ya. Mengikut logik akal semata-mata. Ya. Walaupun kita Islam ini menggunakan akal, dalil mengatakan Allah Ta'ala itu ada, iaitu mengadakan dua dalil. Satu dalil akli, afala yanzuru, tidakkah kamu melihat langit, bulan, bintang, cakrawala, makhluk di langit, makhluk di bumi, di lautan, itu menggunakan akal. Kalau kita pergi buat rombongan melawat ke satu-satu negeri itu, subhanallah, bagaimana keajaiban yang Allah jadikan alam ini tadi, ya. Lepas itu disokong dengan ayat-ayat Quran, dalil naqli, dalil naqli. Jadi setelah mukallaf itu mendirikan dua dalil ini, maka terlepas dia daripada taklid. Jadi kalau ilmu fiqh boleh bertaklid pada mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki, kan. Tapi kalau akidah, dia tidak boleh bertaklid. Dia mesti mengenal Allah dengan melihat alam-alam ini. Kalau kita belajar dalam sifat 20 dulu, wujud, qidam, baqa, wujud artinya ada Allah Ta'ala, lawan dia tiada, mustahil dia tiada. Dalilnya sekalian alamnya iaitu makhluk yang dijadikan Allah Ta'ala SWT. Selain daripada Allah Ta'ala itu dinamakan alam. Tiap-tiap makhluk yang dijadikan Allah Ta'ala itu alam.
dalam ilmu akidah, iaitu aqaidul iman ataupun dikenali dengan ilmu tauhid. Ilmu tauhid yang mengasaskan Allah. Qul huwallahu ahad. Mengenal dan membuktikan kewujudan Allah Subhanahu wa taala dan keasaannya. Mustahil dia berbilang-bilang. Wahdaniyat, Allah yang asa, yang satu. Mustahil dia berbilang-bilang. Kalau berbilang-bilang, makhluk yang dijadikan. Dan keasaannya, iaitu mensatukan Allah, boleh dilakukan dengan dua cara. Mengenal nama Allah, sifat-sifat Allah, sifat-sifat kemalat Allah. Kalau patung-patung berhala yang disembah oleh orang yang bukan Islam itu, apa sifat kesempurnaannya? Sifat Allah hidup. Sifat Allah itu berkuasa. Sifat Allah itu berkehendak. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Ayat Quran. Allah itu satu. Qul huwallahu ahad. Semuanya ada dalil. Sifat-sifat kemalat dinamakan sifat-sifat kemalat, sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah SWT. Tak terhinggakan banyaknya. Sifat kemalat itu, sifat kesempurnaan bagi Allah itu tidak terhinggakan banyaknya. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis laisa kamitslihi syai'. Allah itu tidak boleh menyamai, disetarakan dengan sesuatu dengan makhluk. Tetapi yang wajib kita belajar sekurang-kurangnya mengikut mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, Abu Mansur Maturidi, Abu Hasan Asy'ari, ulama tauhid, iaitu 20 sifat yang terbagi kepada 4 sifat. Boleh nafsiyah, sadiyah, ma'ni, ma'nuyah. Kalau dibagi dengan 2, istighna dan iftikar, ya. Dan mengetahui zat Allah, iaitu bersifat dengan sifat nafsiyah, wujud adanya Allah Ta'ala berdasarkan dalil-dalil naqli, ayat Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Dan boleh juga dilakukan dengan menggunakan akal fikiran. Sebab itu dalam Islam wajib memelihara akal. Di mana akal ni? Di kepala kita. Memakai topi geledah, naik motosikal itu juga ini memelihara akal. Kalau jatuh terlepas kepala kita ke atas batu, usaha kita memakai topi geledah supaya otak kita tak ada berkecai di sini. Bila otak kita dah bergerak, dia dah tak boleh lagi memikir bacaan semayang apa pun dia tak ingat lagi dah, ya. Bagaimana orang yang pendarahan otak masuk hospital, dibedah otak, dia belah kepala dia, membuang ketul darah yang beku di otak dia. Otak yang macam mana? Iaitu otak yang sempurna. Wajib memelihara otak, iaitu akal fikiran kita. Islam baligh berakal. Dia ada nombor 3 tu berakal. Kalau orang gila tak wajib sembahyang. Orang puasa, iaitu orang gila tak wajib sembahyang, puasa, zakat, dan sebagainya. Tidak dibolehkan kena hukuman kata. Dia gila. Hanya dia dipulihkan di pusat pemulihan penjemputan. Jadi sembahyang pun tak ada, gila pun tak ada. Jadi ke mana nak pergi? Kalau tak nak sembahyang, dia dah pergi gila. Kanak-kanak tak mungkin nak jadi kanak-kanak. Kanak-kanak tak wajib
Orang gila tak wajib. Jadi kita bukan kanak-kanak, kita bukannya orang gila. Jadi wajiblah menurut perintah Allah Subhanahu wa taala. Ittabi'uni hadza siratul mustaqim. Ikutlah jalanku, jalan yang lurus. Apa saja yang diperintah Allah Taala pada rukun Islam yang 5 itu, Allah tidak mengambil faedah sama sekali. Hanya faedah itu kembali kepada kita sendiri. Kembali kepada hablum minan nas, perhubungan sesama manusia. Kelima, la ilaha illallah, menyatu padukan umat Islam. Boleh berkumpul di masjid, boleh berkumpul di Masjidil Haram, di padang Arafah dengan kelima syahadah la ilaha illallah. Sembahyang untuk kembali kepada kita. Puasa kembali kepada kita. Zakat kembali kepada kita. Haji kembali kepada kita, faedah dia. Maha suci Allah tidak mengambil faedah. Allah sediakan bagikan nikmat-nikmat seperti matahari, bulan, bintang, hujan dan sebagainya. Untuk siapa? Untuk kita manusia. Allah tidak mengambil faedah. Hanya dia suruhnya kita aqimus salat. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum. Sekalian manusia, sembahlah Allah yang menjadikan langit dan bumi. Jadikan sekalian makhluk dia tu. Dia semua dia. Dan boleh juga dilakukan dengan menggunakan akal fikiran, dengan memikirkan kejadian alam sekeliling dan kejadian langit dan bumi dan makhluk-makhluk yang ada di antara langit dan bumi. Makhluk di bumi akan mati jika tidak ada dapat bantuan makhluk daripada langit tu. Mana makhluk di langit? Awan, hujan. Kalau tak ada hujan macam mana? Makhluk di bumi kering pun tak. Matahari ada, tapi hujan tak ada. Tak boleh jadi tak? Hujan saja macam ni pun, tak ada matahari pun tak jadi juga. Itu Allah yang mentadbirkan, yang bersifat dengan rububiyah. Allah yang bersifat dengan rububiyah, Allah yang memerintah mentadbir alam. Kita tidak boleh mendustakan kenapa jadi begini, kenapa jadi begini. Kita tidak boleh komplain pentadbiran Allah SWT. Di sebelah atas sekali tuan, ada menceritakan bagaimana kerosakan iman dalam akidah kita. Komplain kejatuhan, itu perosak iman kita, ya. Belajar ilmu tauhid baru kita tahu, baca kitab macam ni baru kita jumpa, ya. Kalau tidak cakap ikut sedap mulut dia dah kan. Matilah hujan saja, dapur tak puasa kita. Tak dapat nuri gedang. Jangan mendustakan, mengkomplain kerja-kerja Allah SWT. Kita sebagai hamba Allah redha bil qada, redha bil qada. Macam kita sakit, senang, susah dan sebagainya, kena redha kepada Allah SWT. Jangan sangkaan buruk kepada Allah SWT. Jangan sangkaan buruk. Kenapa Allah tak tolong Hamas ni, kenapa Allah tak tolong Palestin dan sebagainya. Jangan sangka buruk. Allah yang mentadbir alam. Dia tahu. Baca Quran kita tahulah bagaimana kaum Ad diturunkan bala, kaum Samud, kaum Iraq, kaum Lut, kaum Nuh. Adalah sebab-sebab itu. Apa yang diturunkan Allah Ta'ala daripada langit dan siksaan yang keluar daripada bumi, Allah yang mengetahui hakikat yang sebenar. Jadi kita tidak boleh menuduh, jahat sangka dengan Allah SWT. Terutama apabila sampai sakaratil maut, apabila nyawa kita nak berpisah dengan tubuh badan kita. Sebagaimana dalam surah Yunus ayat 101. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul inzuru maza fis samawati wal ardh. Qul, perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Dimulakan qul, katakan oleh Muhammad. Unzuru, lihat
Perhatikanlah fis samawati wal ardh. Apa yang ada di langit dan apa ada yang di bumi. Itu dah. Itu yang Ustaz Kazim buat rombongan, buat lawatan keluar negeri itu. Lalu naik kapal, lalu naik kereta api, naik ke kapal terbang, nak menguatkan keimanan kita. Kalau kita membawa anak-anak kita buat rombongan ke satu-satu tempat itu, bukan jalan saja, tuan-tuan. Unzuru, perhatikan bagaimana Allah jadikan air laut tu yang jernih, nen jernih, nampak berbagai-bagai jenis ikan. Afala ta'qilun, tidak akan berfikir. Afala yasma'un, tidak kamu melihat. Tidakkah kamu mendengar? Itu dia Al-Quran. Apabila kita mendapat rezeki, mencemanakan hajat-hajat kita, hendaklah kita mensyukuri nikmat Allah SWT. Tidak. Bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah Ta'ala? Membuat apa yang disuruh, tinggalkan apa yang dilarang. Faedah kembali kepada kita. Disebut dalam Al-Quran, jika ahli qaryah itu, ahli negeri itu beriman dan takwa, Allah turunkan rahmat ke atas tempat kampung negeri itu. Sebagaimana disebut baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Jika ahli qaryah itu, ahli negeri itu tidak beriman tapi banyak yang kufur, banyak membuat pesta-pesta yang dilarang oleh Allah SWT, tunggulah azab. Sebagaimana kaum Lut, kaum Nuh, kaum Ad, kaum Samud, itu semuanya ada datang yang kita baca dalam Al-Quran. Bala itu, azab Allah sama ada datang pada atas ataupun di bawah kaki kamu. Hujan lebat, halilintar yang kuat, dentuman yang kuat, yang boleh membunuh kaum Nabi Saleh, pada membunuh seekor unta betina. Larangan oleh Allah SWT. Katakanlah wahai Muhammad, perhatikanlah dan fikirkanlah apa yang ada di langit dan di bumi, dari segala kejadian yang menakjubkan, yang membuktikan keasaan Allah dan kekuasaannya. Kenapa lagi kita mendustakan Allah? Allah yang menghidupkan kita, Allah mematikan kita, dan Allah menghidupkan semula kita. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Kepada dia kita kembali ke rahmat Allah. Jasad kita jadi tanah, roh kita, adakah malaikat azab mengambilnya ataupun malaikat rahmat mengambilnya apabila berlaku sakaratul maut? Itulah penyesalan, perpisahan antara kita dengan keluarga kita yang kita sayang. Afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat wa ila as-samai kayfa rufi'at wa ila al-jibali kayfa nusibat wa ila al-ardi kayfa sutihat fadzakkir jum. Ingat Allah. Afala yanzurun zuru juga itu. Tidakkah kamu perhatikan Allah jadikan unta? Kita pergi ke Mina tangga kampung dengan unta. Pergi ladang unta, pergi minum susu unta. Kita tak tahu bagaimana perangai unta yang patuh kepada Tuhan. Bagaimana Allah jadikan unta, seminggu dia boleh menyimpan air dalam belakang.
Bagaimana unta tu boleh menjadi tonggangan peperangan, dagangan, yang boleh lari, boleh berjalan lari di padang pasir yang berdebu. Kelebihan dia tu. Orang nak naik unta ni topuk je. Topuk dia, lepas tu dia turun ke bawah, barulah kita naik. Tak macam mana kita nak manjat dia, pakai tangga pula. Sedangkan unta tu pun patuh kepada Tuhan dia. Apalah yang zuruna ilal ibili kaifahul qas. Tidakkah melihat bagaimana Allah jadikan unta? Tidakkah kamu melihat bagaimana Allah jadikan langit? Idza samaun fataras, apabila langit terbelah, berlakunya hari kiamat. Langit yang tidak bertiak. Wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura. Bahawa daripada langit itu menurunkan hujan untuk kamu bersuci, makan, minum dan sebagainya. Apalah yashkurun? Tidakkah kamu bersyukur nikmat Allah? Tuhan turunkan air daripada langit untuk kita bersuci, untuk kita minum, makan, menggunakan air. Sebab itu sungai-sungai jangan dicemari dengan najis, kekotoran dan sebagainya. Kalau kerajaan ada mengadakan kempen kebersihan alam sekitar, kempen kebersihan sungai-sungai, dalam Quran memang dah ada dah. 1400 tahun dah ada. Orang penduduk Sungai Perak dia tak jumpa ayat ni. Orang penduduk tepi Sungai Perak, dia berak lah tepi Sungai Perak. Bangkai gajah, bangkai kabin, sabor sarap, buang ke Sungai Perak. Ingat dulu saya orang Sungai Perak, saya tahu. Tak ada jaga langsung sungai pada masa itu. Tak ada jaga. Sedangkan orang tepi Sungai Perak minum air itu, ambil air sungai daripada Sungai Perak. Tapi sampah bangkai semua buang situ. Dulu besar Sungai Perak ni. Sekarang dah kecil. Lama-lama esok kecil. Kalau tuan-tuan jumpa ke Jabatan Bota tu, dah penuh dengan pulau dah kan? Dah penuh pulau tu. Sungai tu dah kecil. Sungai air situlah yang supply Manjung ni. Ada Teluk Payang, Palung, layang-layang. Kalau sana pun dah kering, tak tahulah di sini macam mana kita nak. Apalah yashkuru, tidakkah kamu bersyukur nikmat Allah? Tidakkah kamu melihat bagaimana Allah jadikan langit? Tidakkah kamu melihat bagaimana Allah jadikan bumi, gunung, ganang? Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Maha suci Allah menjadikan sesuatu itu dengan tidak sia-sia. Kita yang tak faham. Perancangan Allah itu kita lain dengan perancangan kita. Firman Allah Ta'ala ini tidaklah bermakna menyuruh umat Islam, umat manusia menggunakan akal fikiran mereka secara melulu, mengikut logik akal semata-mata. Tidak boleh menggunakan akal. Kenapa arak itu diharamkan? Kerana dia merosakkan akal. Dadah merosakkan akal. La taqrabus shalah wa antum sukara. Jangan kamu semayang sedangkan kamu sedang mabuk. Bila dia mabuk, bacaan pun tak betul, rakaat pun tak betul. Kiblat dia pun tak betul. Kalau dah mabuk. Sebab dia rosak akalnya. Tetapi hendaklah mereka menggunakan akal fikiran yang tidak bercanggah dengan selaras dengan akidah sahih yang berdasarkan Quran dan As-Sunnah. Akal fikiran yang logik, akal fikiran yang boleh dipakai, akal fikirannya yang tidak bercanggah dengan Quran dan Sunnah Nabi. Mereka yang menggunakan akal fikirannya
untuk mengenal dan membuktikan kewujudan Allah. Disunatkan kita membaca tahiyat, iaitu telunjuk ke depan sikit. Asyhadu an la ilaha illallah. Angkat sedikit. Kerana jari telunjuk ni bersambung dengan tangkal hati. Aku mengaku bahawa tiada Tuhan yang lain kusembah melainkan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Orang yang nak masuk dalam agama Islam tu pun ditambah lagi asyhadu an la ilaha illallah. Allah yang asli, Allah yang satu. Tetapi hendaklah mereka itu menggunakan akal fikiran yang tidak bercanggah, selaras dengan akidah yang sahih yang berdasarkan Quran dan Sunnah. Jadi ini semua nak ada ilmu lah. Ilmu Quran, ilmu hadis. Kita baca kitab. Sekarang ni ulama-ulama banyak mengarang, menyediakan kitab-kitab, kitab Arab, kitab Jawi. Kita baca saja. Tak faham kita tanya pada guru. Mereka yang menggunakan akal fikirannya untuk mengenal dan membuktikan keadaan Allah SWT, kewujudan Allah Ta'ala dan keesaan Allah Ta'ala secara logik dan mantik semata-mata. Akidah mereka itu adalah akidah yang terbatas. Orang yang menggunakan akal fikiran untuk mengenal dan membuktikan kewujudan Allah, kekuasaan Allah menggunakan akal. Akal fikiran kita menggunakan ubat apabila kita sakit. Berapa banyak orang yang makan ubat tapi tak membaik. Dia tak membaik. Kita mengatakan ubat itu yang membaikkan. Kita lupakan Allah yang membaikkan. Wasyifa'ul lima fis sudur. Allah yang mengubati penyakit dalaman kita. Lepas itu kita berusaha dengan ubat-ubat itu. Ya? Itu disebut orang yang menggunakan akal fikiran yang tak logik, yang bercanggah dengan Quran dan Sunnah Nabi, adalah akidah yang terbatas. Orang yang menganggapkan tuk guru mereka boleh menyembuhkan penyakit. Tuk guru mereka boleh mengampun dosa. Sedangkan Nabi Muhammad SAW, Habib Allah, kekasih Allah, pun tak boleh mengampun dosa. Dapat ada yang taksub kepada tuk guru mereka mengatakan bahawa tuk gurunya boleh mengampun dosa. Itu juga ajaran salah. Allazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru li dzunubihim. Apabila kamu telah melakukan dosa, minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaghfiru dzunuba illa Allah. Siapakah yang boleh mengampun dosa? Allah Subhanahu wa taala. Memadai dengan menyesal, tak buat lagi. Cukup sedang taubat umat Nabi Muhammad SAW. Semuanya orang yang ada melakukan dosa. Tapi Allah, innahu huwat tawwabur rahim. Tawwabur rahim. Allah sangat kasih kepada orang yang bertobat. Setiap hari Allah menunggu hamba-Nya supaya bertobat. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Segeralah kamu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jika tidak, kita akan menyesal. Jika taubat kita diampuni oleh Allah Ta'ala, kita mati seperti kanak-kanak yang baru lahir itu. Wajannatil arduas samawati wal ardh. Allah sediakan syurga luasnya seperti langit dan bumi, dengan perabot-perabot pelayan yang cukup. Yang pentingnya kita bertobat kepada Allah SWT. Kalau Nabi yang tak salah pun dia bertobat, hadisnya antara 70 kali dengan 100 kali. Kita patut 200 kali lah bertobat kepada Allah SWT. Lafaz taubat yang paling senang, Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sekarang aja Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim. Ada kala dosa kita yang kita buat dengan sengaja, ada kalanya dosa yang kita lakukan dengan tak sengaja. Kalau tengok televisyen tu tiap-tiap orang yang buta yang tak ada berdosa. Tak. Kalau melihat dalam televisyen tu orang yang terbuka, hukumnya tak ada siapa yang mengatakan halal. Halal tu rezeki tak ada. Bila melihat orang yang terbuka, hukumnya apa, Man? Dosa kan? Ya, aku tak ada dosa, aku tak dosa. Aku tak buat apa. Itu tengok TV itu saja. Belum hutang tak bayar lagi. Hutang dengan Allah, hutang sesama manusia, itu semua sangkut di akhirat. Apabila melihat aurat yang terbuka, sama ada di pekan ataupun dalam televisyen yang ada benar, orangnya berdosa. Dan mengiktikadkan mereka itu samalah dengan iktikad mazhab Jabariyah, menggunakan logik akal. Dan mereka itu terkeluar dari iktikad oleh sunnah wal jamaah, terkeluar. Setiap hari Jumaat diperingatkan dalam khutbah Jumaat, khutbah yang kedua, berpeganglah kita kepada iktikad oleh sunnah wal jamaah, iktikad pegangan akidah yang dipegang oleh Rasulullah dan para sahabat-sahabat. Syiah dia tak pegang, dia ajaran yang lain pula. Syiah ni dia suka mengkafirkan orang yang tak mengikut pahamannya. Itu dia. Dia boleh mensanggup mengatakan bahawa Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman kafir. Itu dalam buku Syiah itu. Buku yang dikeluar, risalah yang keluar oleh Jakib Malaysia. Dan mengkafirkan isteri-isteri Nabi. Sedangkan ahli bait itu, ahli bait isteri Nabi, janda-janda Nabi, isteri Nabi, apabila dia jadi janda baru, tidak siapa boleh berkahwin dengan dia. Kesucian isteri Nabi. Dan seterusnya, kepercayaan sentiasa berubah-ubah. Ini kerosakan iman ini. Kerosakan iman ini. Ajaran yang salah. Mereka yang sentiasa berubah kepercayaan dalam akidah mengenai kewujudan Allah. Berubah-ubah ni tak yakin. Dia syak. Ada satu orang India Muslim, dia dua pakai agama. Agama Islam, masjid pun dia pergi, gereja pun dia pergi. Dia kata kuat sikit, dia pakai dua. Saya ke Allah, percaya Nabi Muhammad. Itu agama kita. Saya Nabi Muhammad SAW, akidah. Sedangkan Kristian, Yahudi, Nasrani, itu semuanya dah sesat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin.
ihdinas siratal mustaqim, doa, tunjukkan aku jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang kau beri nikmat kata mereka itu, yang kau redai kata mereka itu. Ghairil, bukannya jalan yang sesat, Yahudi dan Nasrani. Pada masa itu Yahudi dan Nasrani yang sesat, yang telah mengubah isi kandungan Taurat dan Injil, kitab Zabur dan sebagainya. Sedangkan Quran pada hari ini tak ada berubah, tuan-tuan. Quran sudah diturunkan 1400 tahun lama. Fatihah sampai itu juga. Quran satu pun tak ada berubah. Sedangkan Quran itu turunnya dulu tak ada bertitik. Quran itu mula-mula zaman Nabi dulu, Abu Bakar, Uthman, tak ada titik, tak ada berbaris pun, betul? Tapi kenapa orang Islam, umat yang Muhammad SAW pada hari ini banyak yang sesat? Banyak sesat. Tidakkah mereka membaca isi kandungan dalam Al-Quran itu? Perzinaan menjadi-jadi, lewat menjadi-jadi. Harapkan pendukung agama. Kenapa dia memalukan Islam? Penunggang agama zaman dulu tidak ada tu. Kalau orang kafir tetap orang kafir, tapi orang Islam, para sahabat Nabi, semuanya radhiyallahu anhum wa radwan. Siapakah yang takut kepada Allah Ta'ala? Ulama, orang yang membaca Al-Quran. Tapi kenapa orang ini juga lima taqulu ma la taf'alu? Kenapa dia bercakap tapi dia lain buat? Dia tak. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din. Tidakkah kamu melihat bagaimana orang mendustakan agama? Fazalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka yang mensia-siakan anak yatim. Nabi Muhammad dilahirkan anak yatim, dipelihara oleh bapa saudaranya Abu Talib, walaupun dia tidak beriman kepada Allah dan Rasul. Dia memelihara Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau kita menyeksa anak-anak yatim, jadikan hamba anak-anak yatim, melewan anak-anak yatim, aduh, tak tahu. Gempa Malaysia keadaan Islam pada hari ini. Jutanya JAKIM tu mengeluarkan peruntukan dakwah ni tiap-tiap negeri ni. Peruntukan dakwah di bawah Jabatan Perdana Menteri. Kenapa jadi macam ini pula keadaan rakyat Malaysia jadi ini? Inilah kita, ya, akhir zaman tadi. Habis malu, nama-nama ustaz malu, nama haji. Orang dah tak percaya dah pada kita. Orang nak ngutip demam pun orang dah tak percaya dah pada hari ini. Ada skema, penipuan menjadi-jadi. Itu termasuklah alamat kiamat tu. Fitnah menjadi-jadi pada akhir zaman. Orang yang salah betul, benar, dan orang benar disalahkan. Itulah hukum dunia pada hari ini. Etikat kepercayaan seorang yang tidak haram ialah kerana mereka mengenal Allah Ta'ala bukan dengan dalil, malah hanya mengikut dan menerima perkataan orang lain tanpa mengetahui dalil dan keterangan, di mana mereka itu dinamakan orang yang bertaklid, dan dipertikaikan kesahihan imannya. Jadi kalau kita nak mengenal Allah, tak boleh kata ustaz, kata ayah saya Tuhan tu ada, adalah, tak mahu. Kesahihannya hendaklah dia mendirikan dua dalil tadi. Berpunca dari inilah terdapat kepercayaan seseorang tadi sentiasa berubah-ubah. Betul ke tidak ke? Betul ke? Ada ke tidak ke Tuhan ni? Macam kita bawa duit RM100 pergi ke pasar malam, dengar orang kempen jual ubat. Betul ke tidak? Betul ke ubat? Aku ada duit ni nak beli ni. Tak betul ke tuan ni?
Kita dengan Allah Ta'ala dengan yakin. Kita kena ta'assub, beriman, takwa, i'tiqad adanya Allah Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW sampai mati. Kita tidak boleh ta'assub pada pemimpin-pemimpin kita. Kerana pemimpin tu ada kala dia datang, ada kala dia pergi. Guru kita pun ada kala datang, ada kala dia pergi. Tapi Nabi Muhammad yakin, Nabi Muhammad iaitu Allah yakin, kita yakin pada dia. Tiada Tuhan yang lain bersama. Bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah, kita yakin. Tak boleh syak, zan, wa'af dan sebagainya. Sehingga kan dalam kubur pun akan ditanya keimanan ini tadi, ma rabbuka, ma nabiyuka dan sebagainya. Tinggallah kita seorang diri dalam kubur tu, siapa yang boleh menolong kita kalau tidak ada amalan kita yang kita lakukan di dunia. Berpunca dari inilah terdapat percayaan seorang tadi sentiasa berubah kerana dia tidak mempunyai pegangan sendiri, tak yakin. Dan akidah mereka itu ialah akidah yang terbatas. Kesimpulannya, akidah percaya kepada Tuhan ni, keimanan kita mesti 100%. Sebab itu kita orang-orang Islam, anak-anak kita orang Islam ni tidak dibenarkan dia memilih agama yang lain daripada agama Islam. Sedangkan bangsa lain, agama lain memberi kebebasan anak-anak mereka memilih agama. Mereka bertanya, kenapa orang Islam mengkongkong anaknya tidak boleh memilih agama yang lain sedangkan dia sudah berumur 18 tahun? Kerana kami yakin bahawa agama kami ini benar, Tuhan kami ini benar. Sebab itu kita jaga anak-anak kita ni, cucu kita ni, jangan murtad, jangan memilih agama yang lain daripada agama Islam. Kerana agama yang lain Allah tidak mahu terima di akhirat kelak. Inna dina indallahi Islam. Satu. Wa raditu lakumul Islam. Wa ana minal muslimin. Itu semua ikrar kita. Tiada Tuhan yang lain, itu semua mereka Allah. Esok kita masuk dalam perbincangan dan kesimpulannya, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi. Allahumma inna bil iman wa mitna bil iman wa sunna bil iman wa adkhil jannatal iman. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin.